Okey, bertemu kembali semula dalam Mingguan Wanita. Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami. Okey, Ra, kita dengan topik bertuhankan suami ni kan. Tadi dua perempuan, seorang lelaki. Jadi hari ini, sekarang ini, kita mencari keseimbangan. Sebab kita nak minta pandangan juga mereka yang pakai mahir tentang bertuhankan suami ni. Jadi kita jemput ke studio untuk bersama-sama dengan kita Profesor Madya TS Dr. Muhammad Nur Muhammad, pensyarah kanan UiTM. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, Prof. Terima kasih sudah datang ke Mingguan Wanita. Okey, balance lah sekarang. Balance lah. Okay. Dua lelaki, dua perempuan. Okey, balik ke soalan. Okey, sebelum kita nak bertanya kepada Prof lebih lanjut lagi, kita nak singgah dulu dekat Ustazah tentang soalan tadi. Soalan tentang, tadi, lelaki Jordan. Tentang lelaki Jordan tadi, dia bagi ada sedikit teguran, nasihat sikit terhadap wanita tentang berhias kecantikan ni. Silakan. Itulah Ira, dia bukan bagi teguran dan nasihat. Dia sebenarnya mencabar. Oh, mencabar. Mencabar. Okay. Jadi dia ni sangat fasih dalam bahasa Arab, doktor. Jadi dia tanya saya, dia kata, kenapa Islam mengarahkan awak untuk menutup aurat? Dia kata gitu. So lepas tu saya kata sebab kita ini milik Allah. Okey. Dia kata awak diciptakan sebagai ahsanut taqwim. Dia keluarkan ayat Quran. Sebagai secantik-cantik makhluk, dia kata kan. Kalau benda dah cantik, kenapa ditutup? Dia kata, kenapa dilindungi? Kenapa diselindung, disorokkan? Kenapa tidak didedahkan? Kenapa tidak dikongsi dengan orang ramai? Jadi waktu tu saya cuba jawab, tapi tak boleh nak jawab. Digelakkan. Dan dalam perjalanan balik ke rumah, saya menangis. Saya kata, Ya Allah, aku tak mampu nak bela agamamu. Dan kemudiannya saya mencari jawapan kepada soalan tersebut. Jadi rupa-rupanya Allah mengangkat wanita ini bukan darjat dia sangat tinggi. Dia bukan macam barang-barang biasa, barang-barang hiasan yang terletak sana sini kan. Barang-barang yang boleh dipegang. Kalau dipegang-pegang macam pisang pun penyek juga kan. Tapi sebab wanita itu dia cantik kerana nilai dia. Betul tak doktor? Nilai dia. Jadi nilai dia itu adalah penentu maruah kepada agama dan kepada seluruh umat Islam itu sendiri. So, cantik itu bukan untuk diperaga, bukan untuk dipegang-pegang, dibenyek-benyekkan. Maruah tu yang penting. Cantik satu. Nilai. Yang disebut Ustazah tadi, nilai tu. Dia macam value, dia macam jam Doraemon. Tergantung je dekat tiang. Semua orang boleh pegang. Tapi kalau jam yang beratus harga dalam cermin. Faham. Jadi itu perbandingannya macam betul. Kalau jam ribu-ribu memang ketelok saja. Minggu depan baru sampai. Lah. Paling kuat kena minta tolong bukakan sebab kunci. Betul. Disimpan. Okey. Prof sendiri kita nak tanya tentang definisi kecantikan. Perempuan tahu cantik ni adalah berhias atas segala macam alasan. Tapi bagaimana pula definisi kecantikan di sudut pandangan lelaki? Dah kena dah. Ini bukan berdebat kan? Tapi boleh jugalah kita nak kongsian info. Tapi sebenarnya kecantikan ni dia pada mata yang memandang. Dia bukan ada orang katalah, orang kata kalau bulat, hitam, pendek, hodoh. Sebenarnya ada je orang yang minat dekat orang yang rendah, yang warna hitam manis, kulit hitam manis, masing-masing punya pandangan. Sebab tu saya kata bila isteri ni sebenarnya bila dikahwini oleh suami dia, dipilih oleh lelaki, maknanya dah terbukti dia adalah cantik. Sebab itu kecantikan ni dia tak perlu melampau. Tadi pun kita tengok duk pakai bedak sangat-sangat pun akhirnya tak jadi juga kan. Dia bukan komplain serba-serbi bukan. Tapi suami ni dia nak tengok kecantikan yang sewajarnya. Kalau over pun tak jadi, kalau tak jaga langsung pun tu masalah juga. Yang kita takut simple sangat, rambut pun macam kan. Keluar bilik air rambut kembang, duk tunggu suami balik. Suami pun keliru juga sebenarnya. Tapi saya tertarik dengan kenyataan itu. Tetapi ada juga lelaki, ini kebanyakan wanita komplain lah lelaki dia suka cantik, tapi bila bini dia nak bercantik, dia ada je tak kena, tapi dia lebih suka tengok perempuan lain yang cantik. Tak, di sini saya cakap sini sebab itu fitrah. Fitrah lelaki, fitrah manusia, lelaki kaum Adam dan kaum Hawa. Kaum Hawa disuka kecantikan.
Adam suka melihat kecantikan. Jadi kat situ kita kena cari jalan tengah lah. Macam mana kita nak menyeimbangkan antara supaya dosa dan pahala. Saya suka jawapan tu, betul. Sebab dari sudut itu jawapan dah, itu dah jawapan dah. psikologi. Dia pendebat sebelah sana. Kita tenang-tenang je. okey. Sebenarnya dia betul yang Norman sebut. Perempuan ni dia suka kecantikan diri dia. Ya, betul. Ya. Tapi lelaki dia suka perempuan cantik. So kadang-kadang yang Era sebut pula dari satu sudut lelaki ni dia nak cantik. Tapi proses nak jadi cantik tu dia tak nak sebenarnya. So perempuan ni nak jaga kecantikan kadang-kadang kena ada lah waktu-waktu pakai bedak. Kalau tak pakai lama-lama rosak juga kan. Dia masa nak pakai gincu mungkin nak pakai masa tu dia macam Ustazah kita bila tanya siapa nak masuk syurga semua nak masuk. Oh, iyalah. Tapi siapa nak mati semua tak nak. Sedangkan proses untuk masuk syurga mesti mati. Itu pelik manusia ni. Orang yang kecewa nak mati pula. Oh, itu tak masuk syurga pula kalau nak macam tu kan. Sebab itu saya kata lelaki pun kena rasional lah, kena rasional. Ada waktu yang kita kena sabar untuk hasil dia tu. Betul. Baik. Okey, sekarang kita nak tanyalah Ustazah pula tentang berhias cantik ni. Kadang-kadang seorang isteri kita tahu kita akur akan ialah cantik tu biarlah untuk suami. Tetapi ada setengah tugas itu memerlukan wanita berhias, memerlukan wanita tu ke pejabat berwangi, nampak kemas atau kalau dalam industri kita ni perempuan sendiri kena wanita belum kahwin lupa belum kahwin lagi. Nampak dia nak berdebat dah dengan saya tu. Okey. Jadi bagaimana pula dari sudut pandangan bahagian konteks itu? Ya, sebab kita dah sebut tadi sesungguhnya Allah tu cantik. Allah sukakan kecantikan. Betul. Jadi wanita ini bila dia menjaga kecantikan, penampilan, kekemasan, dia naikkan satu lagi nilai maruah. Bukan diri dia je, tapi nilai Islam tu sendiri. So di situ letak hukumnya harus apabila kita bersolek ataupun kita menampilkan diri dalam keadaan kemas, bersih dan cantik. Okey, cumanya yang dilarang oleh Islam adalah bila kita bertabaruj tu tabaruj yang jenis jahiliyah. Memang disebut di dalam Al-Quran. Wala tabarujna tabarujal jahiliyah. Jangan kamu bertabaruj. Tabaruj ni diambil daripada kalau Yusuf Qaradawi sebut buruj. Buruj tu bintang yang sangat nampak cahaya dia. Jadi daripada jauh lagi orang dah nampak daerah. Macam itulah kan. Tapi tadi saya tak perasan era. Sampai era tegur Ustazah. Era rupanya kan. Gitulah kan. Jadi maksudnya tabaruj tu dia boleh nampak dah. Dia sangat berbeza daripada yang lain. Meaning that dia berhias dengan keterlaluan dan boleh orang nampak dia sehingga mungkin berbeza daripada wajah dia yang asal. Macam bila buka je makeup tengok, ya Allah, ini siapa? Macam itulah kan. Tapi yang paling indah saya ingat satu orang kata tu pegangan saya lah. Saya baca satu artikel di mana Rasulullah SAW ini pada zamannya dia mengharuskan kepada kaum wanita untuk kalau orang meninggal dunia tu dia berkabung. Kalau kita berkabung untuk orang lain selain suami kita, perempuan 3 hari saja. Itu maksimum. Dan selepas itu kita kena berhias. Jadi sahabiah ni dia bila selepas 3 hari dia minta bedak warna kuning dan kemerahan. Jadi dia warnakan pemerah pipi dia jadi merah sebab dan dia sebut begini, dia kata sebenarnya saya tak suka untuk merahkan pipi saya ni sebab kesedihan dia masih ada lagi pada kematian tersebut. Tapi kerana dia dengar Nabi kata cukup berkabung tu hanya 3 hari. Jadi kat situ saya nampak dia keluarkan diri dia daripada berkabung itu dengan menghias diri dia. Jadi kita nampak perhiasan yang terbaik untuk kaum wanita, limitation dia adalah cukup membezakan waktu iddah kita dengan waktu biasa. Boleh ke? Boleh terima ke doktor? Boleh terima. Cantik ayat tadi dia berhias tapi jangan melampau. Betul. Kalau kita lalu kat jalan orang tengok kita sampai aksiden tu salah lah kan. Jalan sebatu dah bau wangi, itu salah. Sebab ada juga hadis yang mengatakan pakaian wanita ni bila keluar rumah yang terbaik ialah pakaian gelap. Itu yang terbaik pasal dia tidak menarik. So kalau kita duduk lepak-lepak kan mana bila perempuan lalu seorang pakai hitam, balik rumah kita.
Okey, nampaknya kita ada pemanggil. Kita ada pemanggil yang cukup berminat dengan topik ni. Ya, silakan. Siapa di talian? Ain di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah, Prof dan host kita Noman, Era. Saya ada satu soalan. Bagaimana kita nak mendidik suami untuk menilai kecantikan seseorang isteri itu? Ialah kita faham ada isteri yang tak begitu menarik dipandang, ada isteri yang cantik dipandang. So bagaimana seorang suami tu nak mendidik diri dia untuk menilai kecantikan isteri masing-masing? Okey, terima kasih Puan Ain. Terima kasih Puan Ain pada Shah Alam. Ya. Okey, bagaimana itu? Kita minta siapa boleh jawab dulu? Prof? Zoom. Tak, saya bagi ringkasan sikit. Nombor satu untuk wanita lah. Untuk wanita. Bila dah kahwin, sebenarnya confirm kita dah lawa, kita cantik. Baik. Jangan ada rendah diri. Dia bila rendah diri itu, yelah kita dah tak cantik, kita dah tua. Dia mula bila dah tua tu nampak muka dah tua dah pun. Dia sebenarnya dia dari dalam. Kita rasa confidence kan, orang perempuan dia kena ada keyakinan diri. Kita dah kahwin, kita cantik. Ada orang kata bila dah tua tak cantik. Sebenarnya cantik cara tua. Cantik muda. Kalau umur 60, baby face tak kena. Dia kena ikut kesesuaian dia. Kecantikan kita tu ada nilai mengikut usia kita. Dan sebenarnya jaga kecantikan ni jangan sampai melampau tadi je. Dia kalau dalam rumah kita jaga, kita cantik sangat, berhias sangat pun menyampah juga. Suami pun sebenarnya kan. Dia over. Dan kalau tak jaga langsung pun, yalah duduk baju kelawar 24 jam kan. So kita dulu kahwin anak orang. Lately ni balik-balik tengok kelawar je terbang kata-kata. Contoh. Jadi dia punya psikologinya manusia ni, lelaki ni dia nakkan tengok. Dan sebagai isteri perlu sentiasa ada update. Soalan saya tadi. Nakkan isteri yang cantik, kenalah melabur. Kena keluar duit, melabur. Apa pandangan? Bukan melabur duit saja tahu, melabur masa. Jangan harapkan bagi isteri tu me time untuk dia ke salon, anak-anak tu tengok-tengokkanlah sikit macam mana pandangan Prof. Kena faham. Dia sebenarnya bila daripada hadis pun disebut tunkahul mar'atu li arba'in. Dia satu 5 liha, satu harta. Harta ni sebenarnya perlu kepada orang perempuan. Sebab untuk cantik, untuk menarik, dia perlu kepada modal tadi. Dia memang perlu. Kita kata nak cantik tapi tak nak keluar apa-apa tu something yang impossible jugalah sebenarnya. Kadang-kadang kita nak benda yang tak masuk akal. Sebab tu ada orang tanya saya, perempuan kaya ni lelaki suka ke? Saya kata bukan kaya. Kaya ni bukan makna heret emas satu guni berjalan. Tu gila. Kaya ni maknanya dia boleh bergaya. Dia ada pakaian pun lawa sikit. Dia kalau cantik tapi comot tak jadi. Ataupun tak bersih kan, sama juga. So yang kedua cantik, li jamal liha. Yang ketiga keturunan. Jadi dari sudut psikologi, saya tak nak sebut dari sudut biasa yang ustaz sebut li diniha. Utamakan yang agama. Kita selalu dengar ustaz sebut, ustazah sebut, pilihlah yang beragama. Tapi kenapa Rasulullah sebut 3 benda kat depan? Maknanya penting. Orang lelaki tertarik dari sudut fitrah. Cantik, bergaya dan keturunan. Dia maknanya bila perempuan isteri kita nak dikekalkan cantik, nak dikekalkan tu, dia perlu kepada harta jugalah, modal. Jadi suami kena ada kesedaran tu. Tapi kalau yang perempuan yang dah bekerja ni mungkin tak ada masalah. Yang wanita yang mungkin suri rumah tangga sepenuh masa kan. Jadi dia pun nakkan berhias tapi dalam masa yang sama limitation dari sudut kewangan. Jadi suami-suami macam ni kena sedar. Suami. Tanggungjawab suami. Betul. Itu salah satu daripada nafkah lah. Nafkah, kalau kita sebut tengok dalam 6 kategori nafkah yang perlu diberikan oleh suami. So salah satu daripadanya adalah pakaian kan. Jadi kalau pakaian pun ada setiap berapa bulan tu, kalau macam setahun tu 2 kali at least kan, 6 bulan sekali bagi. Kalau hari raya ke paling kurang setahun sekali macam tu. Jadi ada kupasan para ulama tentang itu, termasuk juga dalam bab hiasan, berwangi-wangian, kebajikan dia dan juga kesihatan. Yang ini adalah nafkah daripada suami. Okey, tapi bila bercakap tentang investment kita ni, pelaburan untuk nak nampak cantik, ada suami yang sanggup
membuat investment kepada isteri, awak pergi buat ini biar buat perubahan fizikal. Itu bagaimana pula? Itu dari segi hukum tu. Dia yang mudahnya begini, kita sebut bertuhankan suami kan, tapi dia ada syarat dia, ada batas dia pula. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maksudnya tidak ada namanya taat kepada sesama makhluk itu pada perkara-perkara yang menyebabkan kita berlaku maksiat kepada Khalik. Bercanggah ya, kita melawan apa yang Allah suruh. Jadi kalau suami kita suruh, memang kita nak dapatkan redha suami, kita nak taatkan suami. Itu memang cita-cita isteri. Pada awal lagi yang akan nikah tu kan, kita kata ya Allah, dialah pintu syurgaku, kita kata gitu kan, dialah pengganti ayahku. Tapi dalam masa yang sama, sekiranya suami itu mengarahkan kita kepada perkara-perkara yang tidak baik, maka kita kena bangun, bukan melawan dan berdebat. Kan? Ikutlah cara dia. Kita kena bangun, membantu dia memahamkan keadaan. Mana betul, mana tidak. Sebab Nabi ni dia meletakkan kategori kaum wanita ini sebagai kanzun. Dan Nabi kata, ala ukhbiruka bima yaknizul mar. Nak tak aku bagi tahu engkau sesuatu yang menjadi perbendaharaan. Kanzun ni perbendaharaan bagi seseorang. Dan dalam keadaan ni para sahabat tertanya-tanya apa yang menjadi perbendaharaan seseorang ni. Rupa-rupanya adalah wanita salihah. Jadi wanita salihah ini yang pertama darjahnya adalah idza nazara ilaiha sarathu. Kamu pandang dia, kamu gembira. Itu yang orang duk sebut kata apa? Saya pandang dia bergetar tulang rusuk. Dia tu sebut gitu istilah dia. Tapi yang bergetar tulang rusuk itu adalah disebabkan pertama akhlak yang bagus dan juga tu yang kita katakan dia punya kecantikan, kesederhanaan daripada sudut nilai dalam diri dia, kebersihan dan sebagainya lah. Jadi pada pandangan Prof sendiri, macam mana kita nak menjaga keterbatasan isteri ini daripada dia berhias dan juga membuat sesuatu yang luar daripada batasan tu? Bagaimana seorang suami harus menjalankan peranannya? Ya, contohnya, minta maaf contohnya kadang-kadang sang isteri sekarang ni suka post kat social media, OOTD. Itu sebahagian daripada orang kata harian sekarang ni. Itu normal. Jadi bagaimana seorang suami nak membataskan? Saya satu untuk wanita dulu untuk wanita dulu. Sebenarnya tujuan kongsikan tu apa sebenarnya? Sama juga macam kita turun daripada rumah, kita pakai baju, tujuan asalnya nak tutup aurat. Lepas tu ayat klise dia pakai cantik kan untuk suami juga. Tapi saya risau takut untuk suami orang lain. Kan? Terbabas. Kan? Dia keluar rumah tu untuk apa sebenarnya? Untuk orang lain pandang cantik. So dah hilang tadi untuk tutup aurat. Ataupun untuk pakai pakaian yang kemas. Ya, kemas kena ada. Kemas, penampilan kita bersih, orang tengok kita tak rasa sakit mata, itu kena. Tapi jangan sampai kita rasa orang tengok nak orang puji, contoh. Kan bila masuk social media ni public. Kalau masuk social media untuk husband saja tengok, itu okey. Tapi rasa macam tak perlu masuk pula kan? Kan, cara tulis sekadar gambar hiasan yang itu buat hanya untuk tontonan suami. Mungkin terpelihara niatnya di situ. Tapi orang lain tengok juga kan? Itu masalah kan? Itu kena jaga, lah. Dan dia tidak menghalalkan cara betul, lah betul. pula. Dan suami pula, saya rasa dari sudut sokongan kita sebagai suami, kalau kita selalu memuji, kalau isteri ni rasa ada orang yang hargai kecantikan dia, selalu puji dia mungkin tak perlu orang lain untuk yang ini saya puji betul. kita. Yang ini saya rasa betul. Ya, sebab kita dah penuh benda yang kita nak. Masalah kita bila kita kosong. Balik rumah tak ada orang puji. That's why kita cari puji kat mana-mana tu. Yang kat media sosial tu. Betul. Kenapa orang yang cari perhatian dalam sosial media ni pun orang kurang kasih sayang kan? Orang kurang dapat perhatian. Selepas ni lain macam senyaman nampaknya. Macam mana suka ke hidup video ni? Jadi kalau suka jangan lupa like, komen dan share. Okey, dan kalau tak nak ketinggalan akan ada lagi video-video menarik, jangan lupa subscribe YouTube Mingguan Wanita.